Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta, betul? Jadi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama diberi Wan Muhammad Akmal bin Wan Azhar daripada 3 PPI SMP Bahasa Melayu 2, ambilan Jun 2022. Jadi, rakaman ini adalah bertujuan untuk melengkapkan kerja kursus BMMB 1144 iaitu kursus kesantunan berbahasa, dan juga rakaman ini dilakukan adalah bertujuan untuk mendapatkan pendapat ataupun pandangan responden-responden yang telah saya temubual untuk mendapatkan pandangan mereka tentang kesantunan berbahasa yang terdiri daripada 3 aspek utama. Aspek yang pertama adalah gaya kesantunan berbahasa. Aspek yang kedua pula adalah kesantunan berbahasa dalam sistem bahasa. Dan aspek yang ketiga pula adalah isu-isu yang terdapat dalam kesantunan berbahasa itu sendiri. Jadi, untuk responden yang telah saya temubual, keempat-empat responden merupakan pelajar daripada option Bahasa Melayu ambilan Jun 2022. Jadi, tanpa melengahkan masa, mari kita pergi ke responden yang pertama. Baiklah, untuk pengetahuan penonton semua, gaya kesantunan berbahasa terdiri daripada 6 jenis, iaitu pantun, peribahasa, bahasa sapaan, bahasa kiasan, bahasa terbalik dan pengurusan air muka. Jadi saudara Muhammad, bolehkah saudara terangkan setiap satu aspek dengan ringkas? Kita mulakan dengan pantun dahulu, ya? Baiklah, untuk menjawab soalan yang pertama ni, kita mulakan dengan pantun dahulu. Baiklah, gaya kesantunan berbahasa daripada jenis yang pertama iaitu pantun ni ialah susunan perkataan yang dipilih untuk memberikan maksud yang tersirat. Dan untuk pantun ni, setiap baris mempunyai pemilihan kata yang tersendiri untuk menyelitkan atau memberikan makna yang tersirat lah. Dan sekiranya pantun ini digunakan dalam komunikasi seharian, ianya boleh memberikan rasa untuk menarik minat pendengar untuk lebih banyak berbual dengan kita, kerana pantun itu tersendiri mempunyai sifat-sifat yang menarik, yang unik. Seperti satu rangkap pantun mempunyai 4 baris dan adanya 2 pembayang dan 2 maksud. Jadi seperti yang kita semua sedia maklum, pantun ini adanya irama AB yang digunakan di bahagian belakang. Jadi dengan adanya susunan perkataan dan pemilihan perkataan sesuai dan baik, ia dapat memberikan pandangan yang boleh dikatakan orang lebih berminat untuk berbual dengan kita sekiranya kita menggunakan pantun dalam komunikasi seharian. Jadi untuk aspek seterusnya, boleh dimulakan dengan peribahasa. Baiklah, untuk jenis yang kedua pula dalam gaya kesantunan berbahasa iaitu peribahasa. Untuk peribahasa pula sama seperti, boleh dikatakan sama seperti pantun penggunaannya. Cuma peribahasa ni dia lebih ringkas daripada pantun, kerana pantun ada satu rangkap mempunyai 4 baris, tetapi peribahasa ni ia lebih kepada satu ayat yang pendek untuk memberikan makna-makna sama ada untuk memuji, menyindir atau lain-lain. Untuk peribahasa ni sebenarnya ia lebih kepada, sekiranya untuk memberikan sebagai contoh peribahasa yang boleh diberikan, bagai aur dengan tebing. Jadi untuk peribahasa ini ia menunjukkan kerjasama antara masyarakat yang boleh dilakukan. Jadi maksudnya di sini boleh dikatakan peribahasa ni untuk memberikan untuk menyampaikan mesej kepada seseorang sekiranya ingin memuji dan sebagainya. Baiklah, yang seterusnya daripada bahasa sapaan. Untuk gaya kesantunan berbahasa dari jenis bahasa sapaan pula adalah, bahasa sapaan ini kita gunakan dalam komunikasi seharian adalah bertujuan untuk menyapa orang lain dengan menggunakan bahasa yang lebih sopan. Sebagai contoh, sekiranya kita ingin menegur orang yang lebih tua daripada kita, kita perlulah menggunakan
kata ganti nama yang sesuai. Sebagai contoh, kita ingin memanggil orang yang ternama seperti Datuk, Tan Sri, kita perlulah menggunakan kata ganti nama Datuk dan Tan Sri itu. Kita tidak bolehlah menggunakan kata ganti nama seperti Pak Cik dan sebagainya, kerana di sini ingin menunjukkan kesantunan bahasa seseorang semasa berkomunikasi. Jadi bagi aspek yang keempat pula ialah bahasa kiasan. Baiklah, untuk aspek yang keempat iaitu bahasa kiasan dalam gaya kesantunan berbahasa. Bahasa kiasan ini digunakan untuk mengkiaskan sesuatu objek atau sesuatu yang ingin disampaikan daripada perkataan asalnya. Sebagai contoh, manisnya seperti lautan madu. Jadi kita dapat lihat perkataan lautan madu tu dikiaskan ke atas perkataan manis untuk menunjukkan bahawa manisnya seseorang itu seperti madu. Seperti yang kita semua sedia maklum, madu itu rasanya manis. Jadi kita dapat menggambarkan kemanisan seseorang itu dengan menggunakan kiasan madu. Faham. Baiklah, yang seterusnya pula ialah penggunaan bahasa terbalik. Baiklah, untuk yang seterusnya ni, bahasa terbalik adalah untuk memberikan bahasa terbalik ni kita menggunakan untuk memberikan pengajaran. Kebiasaannya digunakan untuk memberikan pengajaran kepada seseorang. Bahasa terbalik ini juga digunakan untuk terbalikkan makna asal yang ingin disampaikan. Sebagai contoh, ada seorang kanak-kanak yang berlari di kawasan seperti kawasan yang berbahaya dan kemudian dia terjatuh dan luka lah. Jadi ibu bapa kanak-kanak ni menggunakan bahasa terbalik kepada kanak-kanak itu seperti lain kali larilah lagi dekat kawasan yang licin tu. Sebagai contoh, sebenarnya kanak-kanak itu tahu kawasan itu licin dan bahaya untuk mereka lari di kawasan itu, tetapi mereka tetap juga lari dan luka. Sebagai itu, ibu bapa kebanyakannya menggunakan bahasa terbalik ini kepada anak-anak untuk memberikan pengajaran supaya mereka tidak mengulangi kesilapan yang mereka lakukan itu. Baiklah, untuk aspek yang terakhir pula ialah pengurusan air muka. Baiklah, untuk aspek yang terakhir bagi gaya kesantunan berbahasa iaitu pengurusan air muka. Pengurusan air muka ni merupakan satu aspek yang boleh dikatakan penting antara ke-6 aspek ini, kerana pengurusan air muka ini merupakan gambaran orang terhadap kita. Boleh dikatakan seperti pandangan pertama lah. Sekiranya sebagai contoh, sekiranya kita ingin memulakan perbualan dengan seseorang, air muka kita mestilah menunjukkan air muka yang biasa. Tidaklah menggunakan air muka seperti kita sedang berada dalam keadaan kecewa, marah. Jadi kita juga tahu bagaimana air muka seseorang itu sekiranya mereka berada dalam situasi-situasi yang tertentu. Jadi pengurusan air muka yang baik perlulah diaplikasikan dalam kehidupan seharian bagi memudahkan urusan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Baiklah, terima kasih Wan. Baiklah, terima kasih saudara Muhammad atas penerangan setiap aspek yang ringkas dan padat. Baiklah, bagi soalan seterusnya, mengapakah isu kesantunan berbahasa ini boleh berlaku pada pendapat Wan? Baiklah, untuk menjawab soalan yang kedua pula, mengapa isu kesantunan berbahasa ini boleh berlaku disebabkan oleh banyak faktor seperti kegagalannya ibu bapa, guru-guru, pihak kerajaan dan sebagainya. Tetapi ini bukanlah satu seperti penanda aras lah untuk dikatakan kegagalan, kerana setiap isu atau masalah itu boleh diperbaiki. Dan antara isu-isu yang terdapat dalam kesantunan berbahasa ini, kita boleh ambil daripada aspek yang pertama, itu aspek ibu bapa. Kemungkinan ibu bapa mereka gagal untuk mengawal aktiviti-aktiviti seharian yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Sebagai contoh, anak-anak mereka ini bergaul dengan rakan-rakan yang mungkin menggunakan bahasa yang kotor, bahasa yang mungkin dikatakan tidak sesuai lah, mungkin sangat kasar untuk digunakan dalam komunikasi seharian. Dan sebagai contoh, jika mereka bertemu antara satu sama lain, mereka akan menggunakan sapaan yang kurang sopan didengari oleh orang ramai, seperti weh. Weh itu boleh digunakan, tapi perlulah mengikut situasi. Di tempat orang awam
yang mempunyai ramai orang tidak sesuai untuk menggunakan perkataan we untuk menegur, untuk menyapa seseorang. Jadi di situ kita dapat lihat bahawa mungkin ibu bapa boleh membantu atau membantu anak-anak mereka untuk meningkatkan lagi kesantunan berbahasa mereka. Jadi untuk faktor yang kedua pula mengapa isu kesantunan boleh terjadi disebabkan oleh mungkin di sekolah guru-guru kurang mengambil maklum ataupun memberikan perhatian terhadap kesantunan anak-anak murid atau pelajar mereka. Kesantunan di sekolah ini kebiasaannya boleh kita ambil skop murid sekolah rendah. Guru-guru juga perlu memainkan peranan dengan tidak memberikan nama gelaran atau memberikan nama singkatan kepada murid-murid dengan menggunakan nama singkatan yang seperti, sekiranya ada murid itu yang berbadan besar, mungkin guru-guru kebiasaannya berdasarkan pengalaman saya akan ada guru yang memberikan nama panggilan kepada murid itu Bob. Bob ini kebiasaan kita dapat lihat dalam dunia realiti. Mungkin Bob ini seorang yang berbadan besar, tetapi sekiranya guru itu kebiasaan menjadikan satu kebiasaan memanggil murid itu Bob, mungkin murid itu akan terasa hati kerana yalah, tidak semua orang menginginkan fizikal dan sebegitu. Jadi guru juga perlu memainkan peranan dalam menjaga kesantunan mereka semasa berada di sekolah, tidak kira sama ada dengan pelajar, rakan-rakan guru, pentadbir, ibu bapa dan sebagainya. Jadi untuk faktor yang ketiga ataupun terakhir boleh saya kongsikan iaitu daripada segi sosial dan budaya lah. Jadi untuk isu kesantunan berbahasa yang wujud dalam aspek sosial dan budaya ini, seperti kita ambil aspek media sosial seperti WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook dan sebagainya. Kita tidak perlu menuding jari kepada golongan remaja, golongan dewasa, golongan orang tua dalam penggunaan aplikasi media sosial ini, kerana setiap daripada mereka mempunyai kekurangan itu sendiri. Lebih-lebih lagi dalam aspek kesantunan berbahasa ini. Sebagai contoh, saya boleh ambil daripada contoh remaja. Sekiranya remaja ini mempunyai pendapat atau pandangan yang mereka ingin kongsikan di media sosial, mereka boleh untuk berkongsi pendapat itu, tetapi perlulah menggunakan kesantunan berbahasa, menggunakan pemilihan kata yang sopan, yang sesuai. Kerana seperti kita semua sedia maklum, aplikasi media sosial ini bukan terhad kepada beberapa peringkat umur. Ianya meluas dan semua peringkat umur boleh membaca apa pendapat dan pandangan yang mereka kongsikan itu. Jadi penggunaan dan pemilihan kata yang sesuai perlulah mereka gunakan supaya sekiranya orang-orang yang membaca tidak terguris hati ataupun terasa hati dengan apa yang mereka lontarkan, apa pendapat yang mereka berikan. Jadinya daripada ketiga-tiga isu ini perlulah masyarakat mengambil iktibar dan masyarakat perlulah bekerjasama dalam menangani isu kesantunan berbahasa ini supaya dapat meningkatkan kesantunan berbahasa masyarakat, sekaligus akan dipandang tinggi oleh dunia. Kerana sekiranya kita membiasakan penggunaan kesantunan bahasa yang tidak elok dan tidak sopan, orang luar akan memandang rendah terhadap masyarakat negara kita. Kerana seperti kita semua sedia maklum, masyarakat Malaysia ini merupakan masyarakat yang bersopan santun. Jadi kita tidak mahulah gelaran masyarakat yang bersopan santun itu berubah hanya disebabkan oleh kesantunan bahasa masyarakat yang merudum kian hari. Baiklah, terima kasih saudara Muhammad atas pandangan yang benar serta penerangan yang jelas. Terima kasih. Kita mengamalkan bacaan benar yang akan dibacakan oleh Al-Fadhil. Tak tunggu dulu. Kalau di video ni ada fikir. Tolong jangan rakam. Baiklah saudara Rufat, pada pendapat anda, bahasa kiasan dan bahasa terbalik ni adakah ia saling berkait atau sebaliknya? Pada pendapat saya, bahasa kiasan dan bahasa terbalik ni memang ada kaitan antara satu sama lain. Sebab saya perasan bahasa terbalik dengan bahasa kiasan ni banyak digunakan oleh orang-orang tua, orang-orang zaman dahulu. Sebab mereka ni, saya perasan mereka sangat mementingkan perasaan orang lain lah waktu bercakap. Jadi
mereka menggunakan bahasa kiasan dan juga bahasa terbalik ni supaya dia dapat sampaikan mesej. Dalam masa yang sama, dia dapat juga jaga hati dan perasaan orang yang mendengar tu lah. Contoh macam saya pernah kena ibu saya suruh, contoh waktu maghrib. Jadi macam saya main bising kan dekat rumah. Jadi ibu saya suruh, bisinglah lagi maghrib ni. Padahal ibu saya nak suruh saya senyap waktu maghrib kan. Tak elok. So bising-bising ni. Pada dengan saya macam tu lah. Baiklah, untuk soalan yang kedua. Seperti yang kita semua sedia maklum, kesantunan bukan saja semasa kita berbual, bahkan menulis juga ada kesantunannya tersendiri. Jadi, pada pendapat saudara, bagaimana kita ingin menjaga kesantunan semasa menulis dari segi ejaan dan tanda baca? Kesantunan semasa menulis. Bagi saya, kalau penulis tu memang nak jaga kesantunan dalam penulisan beliau. Penulisan dia mungkin penggunaan tanda baca yang betul dan juga ejaan. Pemilihan perkataan pun mungkin akan memberi kesan terhadap kesantunan dalam penulisan. Bagi saya lah, sebab kadang-kadang menurut pandangan saya, kalau baca apa-apa penulisan, kita akan ada intonasi yang kita akan baca dengan yang kita akan sesuaikan, kita akan padankan dengan hasil penulisan atau apa-apa teks lah. Jadi dengan tanda baca yang sesuai, pemilihan perkataan, dia akan dalam masa yang sama memberikan intonasi yang akan menjaga kesantunan dalam penulisan. Baiklah, untuk soalan terakhir untuk saudara Fad. Pada pendapat saudara, mengapa masyarakat kita perlu mempunyai kesantunan bahasa yang baik dari segi budaya dan sosial? Betul. Kenapa kita masyarakat kena ada kesantunan ni? Sebab pertama mungkin sebab kita hidup bermasyarakat. Jadi kesantunan bahasa ni penting supaya kita dapat kekalkan keharmonian, kita dapat elakkan pertelingkahan. Sebab ialah kita berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan orang, jadi kita tak tahu apa yang difikirkan orang. Jadi kesantunan bahasa ni penting supaya kita dapat elakkan pertelingkahan, kita dapat bermasyarakat dalam keadaan harmoni lah. Lepas tu kesantunan ni pun penting supaya kita dapat berkomunikasi dengan selesa. Itu macam contoh kita berbual dengan orang lain, lepas tu orang yang kita berbual tu, lawan bicara kita tu tak jaga kesantunan, mungkin kita akan rasa tak selesa, rasa tersinggung dengan pemilihan perkataan dia, intonasi yang kasar. Jadi kesantunan bahasa ni pun penting supaya kita selesa dalam komunikasi. Belum masa. Oh, kacau pinggir. Sorry. Tak sengaja tau. Tak payah Sewan. Tak payah kenapa? Nampak mana? Baiklah, saudara Zamir. Bolehkah saudara terangkan tentang bagaimana pengurusan air muka yang menunjukkan kesantunan berbahasa seseorang semasa berkomunikasi? Baiklah, bagi menjawab soalan tersebut, sebenarnya seperti yang kita sedia maklum bahawa pengurusan air muka ni sememangnya aspek yang penting dalam ketika seseorang itu berbahasa. Lagi-lagi memastikan kesantunannya berlaku dengan bagus ataupun baik agar tidak menggores hati orang yang kita berkomunikasi. Jadi pengurusan air muka ni contohnya kita menunjukkan ekspresi muka yang seperti senyum ataupun tidaklah membuat muka seperti menghina ketika orang lain berkata-kata. Contoh macam saya memberikan pendapat tetapi ada orang yang pendengar tu dia memberikan ekspresi muka seperti memandang apa benda pendapat kau ni, macam dia pandang hina lah, macam pandang hina. Jadi itu merupakan air muka yang tidak sepatutnya
diadakan ataupun dikenakan, tetapi air muka yang sepatutnya betul digunakan bagi memastikan kesantunan berbahasa tu berlaku dengan baik ialah air muka yang memberikan senyuman. Kerana senyuman tu kan suatu sedekah lagi seperti kita tahu. Jadi itu sajalah bagi saya. Baiklah, untuk soalan yang kedua, bagaimanakah pihak kerajaan dan media massa mampu untuk membantu menangani isu-isu yang melibatkan kesantunan bahasa masyarakat? Baiklah, bagi isu ini pihak kerajaan dan media massa. Jadi pihak kerajaan mungkin boleh memantau aktiviti sosial ataupun aktiviti yang melibatkan media-media sosial seperti TikTok, Twitter, Instagram dan Facebook. Kerana kesantunan berbahasa masyarakat Malaysia ataupun orang Malaysia ni sebenarnya dalam media sosial ni agak teruk. Kerana mereka suka mengecam dan suka memberikan kata-kata makian dan memberikan hentaman yang tidak henti kepada orang ataupun kepada orang lain. Jadi langkah yang boleh diadakan oleh kerajaan seperti mengarahkan MC-MC untuk menyekat komen-komen ataupun video-video yang tidak menunjukkan kesantunan, ataupun media massa tu dipantau, dan apabila mereka sudah tahu siapa yang mengeluarkan kata-kata yang tidak santun itu, mereka boleh mengenakan tindakan seperti compound ataupun denda. Paling buruk pun mereka boleh mengenakan penjara bagi sehari 2 hari ke, bagi memberikan pengajaran. So bendanya hanya untuk memberikan pengajaran kepada mereka. Jadi itu bagi pendapat saya lah. Sekiranya tadi itu usaha dari pihak kerajaan, jadi untuk pendapat saudara dari pihak media massa pula bagaimana? Daripada pihak media massa seperti Facebook, Twitter, TikTok, Instagram ni mungkin mereka boleh memperketatkan lagi atau kawalan aplikasi tersebut. Contohnya seperti kalau ada kecaman ataupun komen-komen yang berbentuk negatif ataupun resis yang bersifat berkauman, mereka mungkin boleh sekat dan memastikan akaun media sosial tersebut dihapuskan ataupun dilarang buat selama-lamanya. Jadi ini dapat mengurangkan kadar ketidaksantunan berbahasa ketidaksantunan berbahasa di Malaysia. Baiklah, terima kasih atas pendapat dan pandangan saudara. Jadi kita akan pergi ke responden yang seterusnya. Orang muda jaga. Dah ikut tu. Dia sabar. Yang orang muda ni dalam aspek apa? Baiklah, saudara Irsyad. Untuk soalan yang pertama, pada pendapat anda, penggunaan pantun dan peribahasa, adakah ia boleh meningkatkan gaya kesantunan seseorang? Jadi pada pandangan saya, berkaitan penggunaan peribahasa dan juga santun dalam komunikasi ataupun percakapan kita dalam kehidupan seharian, saya rasa memang ada kegunaannya dan meningkatkan kita punya penggunaan kesantunan bahasa. Jadi misalnya, jika kita lihat pada pemilihan kata untuk peribahasa lebih menjerumus kepada bahasa kiasan, yang mana kita boleh tengok seperti berakit-rakit dahulu ke hulu, berenang-renang pula ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi penggunaan peribahasa kat situ menunjukkan satu bahasa kiasan yang orang lama gunakan untuk menyampaikan maklumat secara terus, namun tidaklah secara zahir, iaitu jelas. Maknanya sesiapa yang mendapat mendapat ataupun menerima info ataupun maklumat peribahasa tersebut perlu berfikir dan juga mentafsir apakah maksud penggunaan peribahasa tersebut. Jadi untuk penggunaan pantun pula, kita boleh lihat dari segi penggunaan kata, yang mana di akhir setiap setiap baris kita akan guna satu nada, iaitu AB, yang mana menunjukkan kemahiran berfikir yang tinggi dalam kesatuan bahasa. Jadi bila kita lihat mereka yang memiliki tahap pemikiran yang tinggi akan
membantu ataupun akan membantu kita dalam menggunakan pemilihan kata untuk kesantunan bahasa yang bagus dan yang baik. Baiklah, terima kasih atas pandangan untuk soalan yang pertama. Bagi soalan yang kedua pula, penggunaan intonasi dan penggunaan sebutan yang betul semasa berkomunikasi, ia satu keperluan ataupun tidak? Penggunaan intonasi dan Sebutan. sebutan. Okey, jadi berdasarkan kenyataan tersebut, okey, menurut pandangan saya rasa intonasi dan sebutan tadi mainkan peranan yang penting. Kerana kita ambil daripada aspek percakapan. Sekiranya sebutan yang tidak jelas, sudah pasti maklumat yang disampaikan tidak berkesan ataupun tidak dapat oleh orang yang berkomunikasi. Dan sekiranya sebutan yang tidak jelas juga, intonasi yang tidak betul akan menyebabkan tafsiran makna terhadap satu perkataan ataupun ayat itu menyeleweng. Maknanya dia akan kembali ke arah maksud yang lain. Seperti sekiranya kita guna perkataan weh, guna weh. Okey, secara umumnya weh kita akan gunakan untuk panggil orang. Tapi sekiranya kita guna nada yang macam weh, maknanya macam kita lihat macam kita tak suka. Okey, itu apa yang kita biasa lakukan. Okey, jadi kalau dari aspek penulisan pula, sebutan dan intonasi, kita ada penggunaan tanda seru, penggunaan titik, penggunaan tanda soal. Jadi penggunaan tanda soal, tanda seru dan tanda-tanda yang lain membantu kita untuk menggunakan sebutan dan juga intonasi yang betul. Baiklah, terima kasih untuk pandangan dan pendapat bagi soalan yang kedua. Dan untuk yang soalan yang terakhir, iaitu soalan ketiga pula, bagaimana ibu bapa memainkan peranan dalam memastikan anak-anak mereka dapat memperbaiki kesantunan mereka? Untuk menjawab soalan tersebut, kita akan lihat kepada peranan ataupun tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak. Jadi sudah pasti anak-anak, individu yang paling dekat dengan anak-anak merupakan ibu bapa. Dan yang kedua, kita boleh katakan guru, kerana anak-anak akan meluangkan masa lebih banyak di rumah berbanding dengan di sekolah. Jadi berkaitan dengan peranan apa tadi soalan ni? Peranan ibu bapa untuk memastikan anak-anak mereka dapat memperbaiki kesantunan mereka. Okey, memperbaiki kesantunan bahasa. Jadi boleh kita katakan bahawa mereka yang mempunyai masalah kesantunan bahasa ialah mereka yang tidak dipantau ataupun tidak dipastikan keberadaannya oleh kedua ibu bapa mereka. Jadi apa yang saya cuba ingin sampaikan ialah mereka yang mendapat kasih sayang atau perhatian penuh daripada kedua ibu bapa sudah pasti akan berada dalam situasi ataupun keadaan yang baik, positif dan jauh daripada keadaan yang ini. Jadi jika lihat generasi zaman sekarang yang terlibat dengan gejala-gejala sosial, sudah pasti akan dikerumuni ataupun dikelilingi oleh situasi yang jahat, iaitu negatif, yang mana sudah pasti bila kita lihat situasi yang negatif, penggunaan kata ataupun kesantunan bahasa yang kurang, kerana penggunaan katanya akan lebih kepada berunsur-unsur negatif seperti kajian, cacian, makian dan sebagainya. Jadi peranan ibu bapa kat sini memang memainkan peranan yang penting, kerana ibu bapa merupakan pencorak terbaik dalam hidup anak-anak selain daripada guru. Kerana anak-anak akan meluangkan masa lebih banyak seperti di rumah pada waktu malam, pada waktu pagi sebelum ke sekolah, dan anak-anak murid-murid hanya akan menghabiskan masa dengan guru hanya pada tempoh persekolahan sahaja. Jadi apa yang mereka ajarkan perlu mereka amalkan. Jadi siapa penggerak untuk amalkan apa yang mereka belajar ialah ibu bapa. Ibu bapa merupakan penggerak utama dalam memastikan tonjang kepribadian mulia oleh anak-anak tersebut. Baiklah, terima kasih Saudara Irsyad untuk atas jawapan untuk ketiga-tiga soalan. Jadi ini merupakan responden yang terakhir. Jadi mari kita teruskan kepada penutup. Baiklah, setelah mendapat jawapan serta pandangan daripada beberapa orang responden yang telah ditemu bual, dapat saya simpulkan di sini bahawa kesantunan berbahasa merupakan satu perkara yang perlu diterapkan dalam diri setiap individu ataupun masyarakat, tidak kira faktor usia sama ada tua ataupun muda, kerana kesantunan berbahasa ini merupakan satu keperluan yang menunjukkan bahawa betapa sopan dan betapa halusnya cara kita bergaul, cara kita berbual
semasa berkomunikasi dengan sesiapa sahaja. Jadi sampai di sini sahaja rakaman kita. Semoga kita berjumpa lagi pada episod akan datang. Terima kasih.